Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada pengurusi acara Bahagia Encik Man Syafi'i bin Mano, Timbalan Pengarah Ahli Akademik, Cik Rashidi bin Arabi, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Halawan Pajak, Cik Syariman bin Sultan, Wakil Jabatan Pastik, dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan imam, jemputan-jemputan ya, BVIP, para pengajar, pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur mudah-mudahan kan dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam suasana yang cukup tenang. Nak membincangkan tentang apa yang disebut tentang adab, ilmu adab dan ilmu sebagai prasyarat Muslim Platinum. Sebagai salah satu nak tunjukkan ke orang yang KKTM ke sini dah dapat Platinum kan, itulah kan. Riak tak nak nampak pun nak letak dalam tajuk ceramah. Tapi memang kena beritahu ke orang kan, kena beritahu ke orang kejayaan Platinum. Sebelum saya cerita tentang adab dan ilmu, Platinum ni satu pencapaian. Apa yang hebat nak sampai nak jadi Muslim Platinum? Dia tak nak jadi Muslim terbaik, dia pilih Platinum. Jadi semua, alhamdulillah kita dapat anugerah Platinum. Ya kau alhamdulillah, faham dah Platinum kau. Sentuh lah kira kan. Jadi Platinum ini adalah, ataupun nama lamanya adalah emas putih. Emas putih iaitu jenis logam kimia yang mana dia tergolong pada siapa yang belajar sains tu, dia masuk dekat dalam jadual berkala kan, dengan logo PT kan. Jadi untuk makluman semua, saya ambil sastra ambil sains pun sains paduan dia ambil. Jadual berkala tu lancar ambil basic je kan. Dan dia sejenis logam peralihan, dan ciri-cirinya logam ini merupakan logam yang berat, mudah tertempa. Mana kalau nak dibentuk tu mudah, mulur berwarna putih kekelabuan, dia tahan kakisan. Dan logam ini dijumpai dalam biji-biji tembaga dan nikel. Dan platinum ini juga digunakan dalam pembuatan barang kemas, radas makmal, penyambung sesentuh elektrik, radas bidang pergigian, peranti kawalan asap kenderaan bermotor, jongkong, bulion. Platinum diberikan kod kewangan ISO XPT. Jadi makna kata platinum ni sangat bernilai. Hebat kedudukan dia kan, yang mana dia banyak kegunaannya. Jadi maknanya harga dia tu mahal. Jadi tak sah pening-pening kepala. Maknanya nak jadi yang terbaik lah tu Muslim terbaik. Tapi Muslim terbaik hari ini kita kaitkan dengan adab dan juga ilmu. Kenapa ilmu penting? Kenapa ilmu penting? So kalau sabar sikit dengan ceramah Samsul Lebat ni. Sebab Samsul Lebat ni datang daripada Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan ni banyak kata-kata adat. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak diwanungkan. Jadi kena dengar betul-betul ya. Tu bagi menjawab pantun yang pertama. Ingat kalau dia pantun dia tak jawab, dia main kan? Jadi sebab dari segi adat dia betul lah kan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ado ke kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, agak adik budi dengan bahasa. Orang jual kono lah beli kan. Macam tu. Jadi hari ini bila kita cerita tentang ilmu dan adab, anak-anak ni semua yang adik-adik yang ada sekarang kan,
sangat bertuah kerana berada di dalam KKTM. Dan bila sebut KKTM ni, untuk malam saya baru je cerita tadi, yang mana saya sendiri pun ada staff saya yang datang daripada KKTM, yang mana menjadi pegawai media saya, yang jaga YouTube saya, yang jaga saya punya konten-konten. Dan malahan mereka dah pun ada pengalaman sebelum bekerja dengan saya, bekerja dengan beberapa syarikat produksi perfilman yang besar-besar di Malaysia. So memanglah kepakaran you all ni semua ada kepakaran-kepakaran yang diperlukan. Tadi pun saya nampak ada konjunktan otomotif ni tadi, saya terus minta, kalau ada lah beberapa, bukan saya nak buka bengkel dah, ada orang mencari keperluan tenaga kerja yang hebat-hebat. Jadi korang jangan sekali-kali bila masuk KKTM, bila orang tanya belajar kat mana, KKTM je. Kau jangan sebut je tu, seolah-olah malu sangat lah, KKTM. Nak masuk Bahenjo dah jawab kan. Jangan malu. You all ni berada di tempat untuk menuntut ilmu. Bak kata orang, cantik tolok pantai yang landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Ya? Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Makna memang kena cari ilmu. Kalau tengok yang duduk depan ni, semua ni yang duduk depan tu kamu ni, semua ada ilmu. Tu yang pakai kopiah tu, kan, tu ada ilmu tu, kan. Kalau tidak, dia tak payah duduk sini tu, kan. Jadi janganlah kau cemburu. Sadap lah dia duduk kat sofa, kita duduk kursi korek makan dia. Contoh lah kan. Contoh lah. Tapi kena faham, yang duduk kat kursi jauh depan dia, tanggungjawab dia besar. Semua nak kena jawab tu. Kan. Tu sebab saya tak lama duduk situ. Saya capek dia kata, tak sanggup duduk situ dia lama. Contoh kan. Tapi memang ya, ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Kan? Macam mana dalam satu hadis, kalau kamu nakkan dunia, dengan ilmu. Kalau kamu nak akhirat, dengan ilmu. Dan kalau kamu nak kedua-duanya pun dengan ilmu. Konolah belajar kaji-kaji. Kena belajar kaji-kaji. Sebab dalam belajar ni, menuntut ilmu ni sebenarnya datang pula satu lagi elemen yang membezakan kita dengan orang. Membeza kita dengan orang. Ada beza ya? Orang dan juga menjadi orang, ada beza. Saya ni nampak yang muda ni tapi tua dari segi pemikiran ni. Cara fikir orang kampung. Samsul debat ni orang kampung. Tu sebab dia peduli apa dia dalam TV pun dia cakap Negeri Sembilan, apa dia peduli. Kan? Sudah barulah orang lain pun cakap Negeri Sembilan kan. Kan? Kalau orang Kedah, saya tengok Ustaz Don okey, Ustaz Kazim elok dia cakap Perak, cakap apa kan. Pola kita lah cakap Kuala Lumpur. Kan? Kurang kan. Sudah bercamah pada Negeri Sembilan pula, dia camah kat luar, dia kata Samsul debat pun kau boleh faham, takkan aku pun tak boleh faham kan? Ayat kan. Kata you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Ingat awak abang qualified lawyer tu cakap orang putih boleh, cakap Jawa memang tak boleh lah kan? Jadi dia kata dengan ilmu kita boleh bawa ke mana-mana. Tetapi mesti ada satu unsur, iaitu adab. Imam Malik pernah dalam satu kuliah dia tengah mengajar, dia nampak Imam Syafi'i, anak murid dia, tengah macam ni dia tapak tangan ni, habis liwat. Jadi Imam Malik kata, kau main apa tu Syafi'i? Dia tanya, wahai Imam Syafi'i, kau main apa? Dia tak panggil Imam Syafi'i, panggil Muhammad kan. Kau main apa tu? Kau main apa tu? Dia kata, tak, demi Allah, dia kata, aku ni orang susah, aku tak ada pen, aku tak ada kertas. Jadi apa yang kau ajar tu aku tulis kat tapak tangan aku dengan air liur. Tapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Maknanya bila dia tegur tu, maknanya dia ingat main-main, tapi tak. Tapi tak. Dan satu lagi kena ingat, bila guru-guru mengajar memang terlampau banyak adab yang kita kena jaga. Antaranya, jangan kau datang ambil daripada guru kau.
Daripada tadi tak habis-habis yang ngejar semua dongong kan. Jangan datang lambat daripada guru kita, datang awal. Guru berhak rasa kecil hati bila orang datang selepas dia. Itu salah satu tanda akhir zaman. Guru nunggu budak-budak datang kelas. Dan PDPR lagi tahu. Kelas, siapa lagi datang ni? Saya tengah semangat ni. Klik-klik. Seko pun tak tahu. Saya tengah semangat ni kelas. Jangan buang semangat saya. Sian yang mengajar. Yang cikgu-cikgu tu pun sama. Allah. Kenapa tak on kamera ni? Kenapa tak on kamera Rizal? Contoh bukan nama sebenar. Oh, tak beranjat Rizal. Kenapa tak on kamera? Dah habis data cikgu. Dah habis data ayat dia. Itulah ayat dia. Yang sebenarnya buat benda lain. Tutup kamera buat benda lain. Itu semua trik-trik yang tertahu dah. Bayangkan berlaku ni, memang berlaku. Itu segi adab, tak ada adab. Itu sebab kalau saya ceramah online kan, jangan betul-betul jadi online kan. Tak, kalau bila saya ceramah online, salah pejabat mana pun, bos tak bos, saya sound. Kalau kau tak ada, kau tutup kamera, kau keluar kata. Bila aku ceramah, kau on kamera kau. Kalau dengar ceramah, kalau tidak aku ceramah macam ni. Saya tutup kamera. Aku dengar suara aku ke, langsung buka. Tak. Yalah. Dah lah ceramah seorang-seorang. Kan? Kau kamera pula tak nak buka. Bila bila buka, kita nampaklah siapa yang datang. Adalah respon, ngangguk kau, tidur kau. Bodoh aku pun tak apa. Janji kita tahu 5 orang tidur kan. Macam tu. Iya. Itulah sebenarnya yang kita kena tengok bab adab. Malahan Imam Malik ni ketika nak menerima Imam Syafi'i ni sebagai anak murid, Imam Syafi'i dia datang ke rumah Imam Malik. Dia sampai ke rumah Imam Malik, dia kata, boleh tak aku nak berguru dengan Imam Malik? Jadi orang suruhan, itu pembantu kepada Imam Malik, keluar dekat pintu tu, dia nampak seorang budak ni. Itulah Imam Syafi'i. Apa hal ni? Ni bukan macam tu lah berat dia terjemahan. Cakap ni 9 pula dari pahal lagi. Pahal lah ni kan. Tak ada, aku nak berguru dengan Imam Malik, tolong sampaikan pada dia. Dia pun masuk dalam. Wahai Imam Malik, kat luar tu ada seorang budak dia nak berguru dengan kau. Cakap dengan budak tu, Imam Malik kata. Cakap dengan budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun. Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang Imam Malik dah susun daripada kitab Muwatta'. Sebelum tu dah ada kitab Muwatta'. Tapi Imam Malik ambil balik, susun balik satu-satu, susun elok-elok, jadikan satu lagi kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' himpunan kira-kira lebih 3,000 hadis ada dalam tu. Dan malahan sampai ke hari ni, orang kalau sebut kitab Muwatta', orang merujuk pada kitab Muwatta' pada Imam Malik, bukan orang sebelum dia. Okay, faham ya? Jadi dia pun keluar, dia beritahulah, ni Imam Malik pesan, suruh awak tolong baca dulu kitab Muwatta' yang Imam Malik dah susun tu. Kata Imam Syafi'i, tolong beritahu ke Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku tu. Dia pun masuk dalam balik, keluar kabut dah. Wahai Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia. Biar betul. Itu saya lah. Itu saya cakap, dia tak cakap macam tu. Macam terkejut lah. Sebab kitab Muwatta' tu bukan sikit, tebal. Dia pun keluar, tanya balik, benarkah apa yang aku diberitahu bahawa engkau sudah ingat akan kandungan kitab Muwatta'? Betul. Dia tak percaya. Maka bagi aku uji kamu. Boleh? Dia pun uji. Dia tabuk muka surat ni sebiji, tabuk muka surat ni sejibi, tabuk muka surat ni sebijon, sama. Untuk makluman semua, kitab Muwatta' tu tebalnya adalah 5 ke 7 kali Quran tebal. Dan Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja.
Imam Syafi'i ini pula pada bulan Ramadan tahu tak ada khatam berapa kali? Tahu tak ada khatam berapa kali? Dia khatam Quran berapa kali? Kita itu orang perempuan buat grup tadarus, dia khatam lebih kurang dalam 5 kali jugalah. Kan? Berbanding orang lelaki, sebab orang lelaki dia baca dengan lebih tertib daripada orang perempuan. Tak, bukan. Orang lelaki tak ramai grup kan. Itu dah besok. Kan? Orang lelaki grup tak ramai. Tapi berapa kali khatam makanya? Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan 2 ke 3 kali khatam sehari. Bukan sebulan tau, sehari. Bayangkan. Itulah dia Imam Syafi'i. Tapi dalam kisah tu tadi nak bagi tahu adab. Nak berguru datang pergi rumah, jumpa guru dulu, minta izin nak berguru. Lepas tu setuju terima syarat daripada tuan guru dia. Kan? Lepas tu jaga. Macam tu lah hidup kita ni. Kena ada adab. Cuba tengok orang tua dulu. Tengok hari ni. Contohlah kalau bagi air minum dekat tetamu, jangan bagi botol macam ni. Siapalah cawan dengan piring ni. Contoh, kau bayangkan live orang tengok aku minum macam ni. Kau bayangkan itu. Ni contoh. Saya bukan nak cakap ni, yang ni bukan. Ni saja je. Bagi contoh betul. Contoh kan. Tak betul. Itu sebab orang tua dulu. Jangan cakap orang tua dulu. Di rumah kan. Di rumah kita dengan suami kita. Janganlah bagi suami minum dengan cawan macam tu. Mesti kan ada las. Jadi dia pegang tapak tu, pegang piring tu. Bang, jemput minum bang. Lalat ni kau malak dia datang. Ada kapan ayam tu dekat sini. Ya, patutlah. Dia bukan lalat yang samut. Koma dia punya onyi dan dosa. Jadi makna kata, kalau bagi bang jemput minum bang, kita tengok mak ayah kita kan macam tu. Patut jelah, terima kasih. Iya. Ini dia bagi, bang minum bang macam ni, dia pegang takai tu. Ha bang. Ya bang. Kau ingat ni kelab malam ke? Tak ni cakap betul. Ya. Nah, tapi saya yakin nak kejap lagi sampai kelas nanti. Saya rasa. Sebab yang ni tadi terlupa letak. Dia dah letak ni dulu dalam sibuk-sibuk setting tadi kan. Kan? Terlupa dah letak piring dengan cawan. Agaklah. Jadi betul itu cerita. Tanya Tuan Imam. Tanya tak? Betul tak orang tua dulu kalau hidang air bagi tak ada piring memang dilempar kan? Macam susah pun nak hidup kau. Carilah yang berpiring. Ayah marah anak tu. Betul. Pocah-pocah marah. Tak apalah. Orang lain tak faham tu maksud adat. Iyo. Tagah dek budi dengan bahasa dalam pantun saya tadi. Kan? Kenalah ada. Kenapa lalu depan orang tua tu lalu duduk. Ya Allah, makanan betul dan tengok anak kau ni. Anak kau jawab mana? Belum kerja lagi. KKTM. Tak sangka. KKTM tu apa? Tak tahu dah KKTM. Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Bagus ke tempat tu? Bagus. Apa tak? RM300 allowance sebulan. You go. Aku yang belajar KUITM tu tak dapat pun 300 sebulan. Betul. Dapat hostel lagi percuma. Dapat duit kita tiap bulan. Kau bungku bongam kat belajar. Tak faham nanti. Mana nak cari tempat, betul tak? Betul je kan? Betul nak dapat tempat belajar? Bagi RM100 sebulan. Kau pemalas tahulah cakap. Ni hari ni. Hari yang paling seronok sekali. Betul tak? Sebab penceramah datang. Maknanya kau tak payah belajar. Ingat aku tak tahu akal kau tu. Kan? Dengan taringan pengajar apa seronok ni? Yes, kelas kita. Kan? Iya, hebat betul. Tengok ya, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah menawarkan program khusus dalam bidang kluster pemprosesan bahan dan automotif.
Suara macam dalam TV lah. Antara kursus-kursus yang ditawarkan, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Polimer Komposit, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Seramik. Mana dah? Budak-budak seramik mana? Kek tangan. Tengok tangan kau pun tahu. Seramik betul. Yang polimer komposit ni kek tangan. Ramai. Yang tadi tu tak nak ngaku. Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Plastik. Janganlah apa cakap macam tu. Diploma pembuatan plastik, janganlah. Plastik. Macam tu. Ada ke plastik yang kek tangan? Plastik kek tangan, plastik dia. Macam jawatan haiwan asli. Saya mesyuarat dulu kan. Jawatan haiwan asli. Ni orang asli tu dah. Bukan orang asli tu dah. Daripada jawatan haiwan orang asli. Ni ya orang asli. Kan plastik panggil kawan tu original tau. Jangan plastik kau bahagian. Saya original bang. Kejuruteraan otomotif. Wah bang, tangan dah macam sepanah nampak. Pembuatan komposit aero angkasa. Semua ke bulan dah. Macam mana? Belum lagi. Oh, practical. Kayaknya CTRM. Dekat ni batu benam. Oh, sibuk tahu. Kalau tidak tahu CTRM tu, tak kata. Jadi maklumat berkaitan program tersebut dan syarat kemasukan boleh dirujuk di www.tv@mara.edu.my. Boleh tahu balik saja. Yang TV Mara. Macam mana nyebut tadi? Betul lah tak TV Mara tvmara.edu.my. Jadi siapa yang berminat nak menyertainya boleh lah. Antara kelebihan-kelebihan keistimewaan menyambung pelajar di KKTM Masjid Tanah. Ruang pengajian ditanggung sepenuhnya oleh Mara sekiranya menamatkan pengajian. Sekiranya kau tamatkan pengajian. Kalau tak kau bayar balik. Allowance hari ini diberi setiap bulan sebanyak 300, ditanggung oleh Mara. Penginapan asrama disediakan. Kemudahan tambang kapal terbang pergi dan balik Sabah Sarawak sekali dalam pengajian. Sekali je. Dia belajar berapa tahun? 3 tahun. Bukanlah setahun sekali. Jangan sekali dia buat pengajian, siap dia balik kayu bayar sendiri. Bayar untuk bayar kan. Tak boleh. Fasiliti bengkel yang lengkap setaraf industri malah melebihi universiti. Boy. Ayat. Fasiliti bengkel yang lengkap setaraf industri malahan melebihi universiti. Betul, sebab sini memang untuk tujuan itu. Saya sendiri memang saya sahkanlah. Sebab bila saya hantar kenderaan saya sebelum ni, saya pergi dekat beberapa KKTM kan, memang nampak kemudahannya. Pelajar cemerlang berpulang melanjutkan pengajian di luar negara. Tertakluk pada dasar semasa ditetapkan oleh Imam. Itu tak payahlah beritahu. Cemerlang berpulang melanjutkan pelajaran di luar negara macam dekat Bandung, Indonesia, India, pergi US, Australia. Yang mana ada, saya rasa kalau buat otomotif ni banyak di Germany. Sebab makcik saya dekat sana, di Heidelberg, Germany. Permohonan secara online bagi ambilan Julai 2022 telah dibuka dari 28 Februari 2022 hingga 4 Julai 2022. Semakan keputusan kemasukan boleh dibuat bermula 3 Jun 2022 hingga 8 Julai 2022. Tarikh lapor diri, tak payahlah. Dia surat pun tak dapat lagi nak surat lapor diri. Mohon pun belum. Tapi boleh juga. Kalau ada pada siapa yang payah wanda online ni, boleh datang sini walk in ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah sepanjang tempoh masa penjabat sebelum 26 Julai 2022. Saya nak contoh jugalah bab ini. Kenapa you all kena belajar? Kenapa kena belajar? Ini kita contohnya. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Tak apalah, lama mana. 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi you all keluar balik ke kampung halaman masing-masing. Satu hari itu pergi ke pasar malam.
terserempak dengan kawan selama sekolah dulu. Weh, kau kat mana sekarang? Itulah soalan paling susah sekali nak jawab, terutama pada mereka yang tak berjaya. Itu tuan. Benda ni akan berlaku. Reunion tak nak pergi sebab takut orang tanya kau kerja apa. Perjumpaan kawan-kawan nak minum kan. Korang ada peluang untuk mencorakkan masa depan korang, so jangan sia-sia. Satu kisah benar saya dulu saya berceramah. Untuk makluman semua, saya habis belajar dulu. Selama setahun saya jadi cikgu. Saya jadi guru, mula guru ganti selama sebulan. Kemudian saya naik pangkat jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494 5 sen. Sebab SPM. Kalau STP 745 5 sen. Jadi saya dapatlah 494 5 sen. Jadi pada ketika itu saya mengajar. Dan saya kata saya memang tak ada kemahiran nak mengajar macam setengah pengajar yang ada kat sini. Saya tak boleh. Kalau saya tahu yang mengajar mampu budak tu. Saya ni bukannya sabar warna mengajar budak-budak. Dorek nak naik angin tu kan. Enggak lah. Tak lah. Tapi mungkin saya bukan saya tak boleh. Saya maksudnya saya tak boleh tu saya bimbang, saya tak boleh nak develop macam mana cikgu-cikgu saya mendidik saya dulu. Tak boleh. Jadi saya kena sambung belajar lagi. So, saya sambung belajar, saya ambil diploma in public admin di UiTM London, Alur Gajah Melaka. Lendu Alur Gajah Melaka. Yang mana alhamdulillah habis jadi diploma, saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Sebelum pun saya grad, sebelum pun saya habis tamat belajar, saya dah dapat beberapa tawaran bekerja pada final semester saya. Jadi saya pergi interview, alhamdulillah saya dapat kerja dan saya jawab final exam saya dengan senang hati sebab dah ada kerja yang menanti saya. Dan salah satu nilai tambah yang ada pada saya dulu adalah penglibatan saya dalam debat dan pidato. Jadi saya diminta untuk menjadi pendakwa bawa kes-kes mahkamah untuk beberapa agensi. Dan bila dah habis belajar, saya dah bekerja, saya jadi pegawai pendakwa dekat satu agensi. Kemudian saya naik pangkat, saya ditawarkan pula jadi pengarah undang-undang, merangkap penasihat undang-undang, legal advisor. Dan selama 12 tahun lebih kurang saya bekerja. Akhirnya saya sambil-sambil tu saya buat part time saja je lah. Orang jemput saya ceramah, saya pergi part time. Dan sampai satu tahap saya tak tahu dah mana satu part time. Ceramah part time ke jadi pengarah tu part time. Jadi saya kena decide. Jadi saya decide saya untuk berceramah sepenuh masa. Bila berceramah sepenuh masa, itulah lahirnya nama Syamsul Debat kan. Bila jadi Syamsul Debat, ni yang saya cerita tadi, saya tersempat dengan kawan saya waktu dia belajar dulu. Lepas saja SRP, saya adalah generasi terakhir SRP. Lepas tu jadi PMR, sekarang dah jadi PT3. Makin tahu bunyi. Dulu sijil rendah pelajaran LCE kan. LCE kan, lepas tu MCE, LCA, MCE, lepas tu SRP, SPM kan? Lepas tu PMR, Pilihan Menengah Rendah. Aku tak faham kan menteri ni kenapa nak tukar. Sama ya maksudnya. PT3, apa yang best tu PT3? Putra. Tak lama lagi Platinum. Dah PT kan? Salah. Jadi lepas tu daripada SRP, PMR, SRP, SPM, sampailah ni saya fikir-fikir, walaupun saya tak buat apa yang berdasarkan apa yang saya belajar, saya kata baik saya buat. Saya ceramah sepenuh masa sebab saya dah tak boleh nak bagi masa. Saya untuk makluman tahun pertama saya cuti tanpa gaji setahun. Tapi lepas tu saya dipanggil balik bekerja sebab dia kata keperluan, sebab ada benda-benda nak diselesaikan. Saya balik kerja naik grade, naik pangkat lagi. Tapi sudah tak boleh saya kata. Sebab masa tu saya ceramah malam je. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad penuh ceramah. Sudah masa bila dengan family langsung tak jadi orang dah aku ni. Kan? Macam Batman lah. Siang kerja macam tak ada apa-apa, muka ni malam ceramah. Pakai baju.
Besok pergi kerja balik tu kan. Jadi tak boleh jadi. Jadi bila saya dah buat full time, dia dah buat full time kan. Dekat situ lah saya jumpa ada satu program di Tampin. Ada kawan saya seorang lepas SRP, dia tak sambung belajar. Dia balik kampung, dia bekerja. Kemudian dia memang masa dia bekerja, dia seronok lah. Kerja kilang, dapat duit, kerja ni dapat duit. Betul. Memang betul. Dia dapat duit, tapi makin lama kan ekonomi tak menentu. Lepas tu kilang ditutup, dia kerja ini, sudahnya dia kerja kampung. Satu benda, dia cerita dengan anak dia. Dia cerita balik kat saya lah. Dia cerita dengan anak dia, ni Samsul Debat ni kawan ayah dulu. Anak, you ke? Anak tak percaya. Ni saya nak bawa cerita ni untuk kita fikir sama-sama lah. Dan saya pula jenis ingat muka kawan saya. Nama penuh saya boleh sebut nama. Baru-baru ni saya pergi Kuantan sebut Faizul Rahimi, saya kata sebab dekat Melaka dulu pensyarah panggil dia nama dia Ahmad, tapi dipendekkan nama dia AH saja. AH Faizul Rahimi. Jadi pensyarah mana jadi saya pun Faizul Rahimi. Kau ingat lagi? Bergenang dari mata dia. Sebab dia tak sangka, saya ingat sedih betul lah. Tak sangka kau ingat aku lagi dia tu. Termasuklah sahabat saya ni yang saya jumpa ni, saya sebut nama dia. Katalah kita ringkaskan lah nama dia Man, jam, sihat Man. Ya Allah, kau ingat aku lagi soleh tu. Ingat apa tak ingat lah, kan kita main bola sama. Aku main defend, main midfield, kau main keeper. Ingat tak? Lepas tu kau berlaga dengan Fendi Malik, kau ingat tak? Macam berjahit dahi kau, ingat kau jadi keeper tu. Ya Allah, tu pun kau ingat kan? Menangis dia depan saya, dia peluk saya, dia menangis. Sebab dia kata aku malu, aku takut kau tak ingat aku dah, aku ni pun kau tahulah aku, dia kata macam tu. Sebenarnya itulah dia benda yang kita kena fikir. Hidup ni macam mana? Itu sebab kita kata hidup ni adalah antara B dan D, birth and death. Hidup adalah antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Di tengah-tengah antara B dan D ada apa? Ada C. C tu apa? Choice. Kita ada pilihan nak menjalani hidup kita ni macam mana. Sebab sekarang ni kita suruh hidup ni biarlah dalam keadaan berilmu dan beradab. Contohlah kata saya ni dengan Cik Mat Syafi'i, dengan Cik Rashidi, dengan Cik Syariman, kita orang duduk kat satu warung. Warung kat apa tu? Kat Syarifah. Kat Syarifah. Udang galah ada dijual di sini. Tadi saya makan nasi kerabu, berasap kepala dia podeh. Dia campurkan bulu dengan sambal dengan sana. Katalah kita duduk berompek ni makan, tiba-tiba lalu anak dara. Anak dara ni lalu siap cakap tu, tumpang lalu bang. Terangkit kopiah. Soalan yang ditanya, saya tanyalah, Cik Syafi'i, anak siapa? Soalan yang ditanya. Sebab adab. Sebab adab. Tapi katalah ada satu kereta besar datang, dia parking depan kedai. Dia keluar, dia tanya, "Woi, tu tahu woi, rumah Cik Syabudin mana?" Walaupun kita tahu, kita takkan cakap. Entah tak tahu kau bila tanya orang lain. Sebab apa? Sebab adab tak. Itu sebab bila orang pergi meminang ada orang, bila dia datang, tepak sirih je tu dia bawa. Itu yang dia cakap tu. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Bawa sirih tu tanda nak berburak, nak berbincang. Itu sebab orang meminang tak bawa tepak sirih, kau balik lah. Betul tak? Ya, ini bukan apa, alah ini orang dulu-dulu. Tak ada, memang dulu sekarang adab dia lah. Adab nak bunding dengan orang. Ada orang tu datang, dia nak meminang anak buah saya tu. Dia terkejut tengok Samsul Debat pula yang nyambut dia. Sudah Samsul Debat, kau lah. Dia pun cakap macam ni lah, tentang pertunangan tu kita nak macam ni lah, saya potong nak beli. Sebab kata orang datang dia nampak muka, balik dia nampak belakang. Yang bercakap ni siapa? Lah lupa nak perkenalkan diri, minta maaf lah. Baru nak perkenalkan diri. Arwah abah saya dulu datang, dia jadi juru cakap kan. Jadi juru cakap,
Semua senyap dekat ruang tamu tu, tak ada seorang berbuka semua. Semua senyap, semua pandang dia pandang dia. Siapa nak undi? Sudahnya arwah abah semua cakap, macam ni lah, kalau dah selesai semua, saya ingat bolehlah kita makan. Belum ni dah, barulah dia menyawat. Tak ada nampak senyap, macam dah selesai tu kan. Cara kita nak memecah kebuntuan tu pun cakaplah dengan baik. Ya. Ada satu soalan dia tanya, itulah nak tanya ni, agak-agak hantarannya berapa? Arwah abah saya disuruh jadi jurucakap tapi tak pula diberi briefing. Macam mana nak cakap? Kita tak boleh jawab, tak tahu saya dah. Tak apa cakap macam tu. Maka apa jawab arwah abah saya? Arwah abah saya pun cakap, kami ni adik-beradik, bukan saudara mara pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Disuruh makan-makan, disuruh minum-minum. Mana nak beritahu tak tahu. Faham tak? Dia bahasa kiasan tu tadi dia kata dia bahasa kiasan. Ya. Macam orang datang meminang anak kan, dia cakap, anak saya ni bukan apa, masak nasi pun muntah lain. Kan? Masak air pun koring, terbakar. Itu kata lain nak bagi tahu dia tak nak. Lah siapa suruh pakai ceret? Pakailah besen air tu. Tekan-tekan tu panas, tekan-tekan tu sejuk. Bangang orang tu tak faham. Itulah cerita dia. Jadi mana adab ni penting. Saya nak cerita bagaimanakah pada satu ketika Ubay bin Ka'ab, seorang guru kan, dengan Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ni sepupu pada Nabi. Imam Ibnu Abbas sepupu pada Nabi, yang mana dia ketika Nabi wafat, umur Imam Ibnu Abbas ni 13 tahun. Tapi dia rasa tak puas nak berguru dengan Nabi, maka dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dia punya adab, dia jaga adab. Dia pergi dekat rumah guru, pergi rumah Ubay bin Ka'ab, pergi rumah Sayyidina Umar, pergi rumah Sayyidina Ali. Bila pergi ke rumah dia orang ni, kalaulah sampai ke rumah tu dia ada kat dalam, mungkin tengah tidur, maka dia takkan kejut, dia akan tunggu kat luar tu sampai tolong lap, dia tunggu kat luar. Sebab apa? Adab. Macam pergi beraya lah baru-baru ni. Dah beraya belum? Merasa tak beraya itu? Rasa kan? Ada adab beraya rumah orang. Pergi beraya rumah orang, bagi salam 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali bagi salam. Kalau dia tak keluar, dia tak jawab, kita tak ada hak pun nak kecil hati. Faham tak? Tak ada hak nak kecil hati, sebab tu bukan rumah kau, rumah dia. Tak payah, Assalamualaikum, aku tahulah kau dekat dalam. Slipper kau ni aku kenal. Kau tak payahlah tadangnya bunyi kipih kat dalam tu. Jangan. Satu lagi, kalau bagi salam, jangan menghadap tepat dekat pintu rumah, ke tepi sikit. Sebab bila tuan rumah jawab Assalamualaikum salam, dia buka pintu, dia nampak sekejap. Dia nak selesaikan aib dia kat dalam rumah tu. Baju dalam tergantung, kain dalam tak sampai lipek, air tumpah dah 2 bulan tak bersihkan. 2 bulan air tu tumpah. Kuih berterabur, TV terbalik. Punya tahu rumah tu. Jadi bagi masa dia kemas dulu, baru bagi masuk. Lepas tu masuk rumah orang, jemputlah masuk, memanglah duduk sini. Ikut peraturan tuan rumah. Marilah duduk sini. Barang depan TV ya. Ini rumah siapa ni? Berlaku tu. Dah siap dia duduk depan TV, katalah tak apa, dia duduk kat situ dulu, tak apa, saya siapkan makanan. Kawan tu pun siapkan makanan. Siapkan makanan. Marilah makan sini. Bawa lah sini depan TV. Dia pula suruh tuan rumah tu bawa makanan tu ke dia. Satu lagi, jangan komplain lauk orang ni. Hujan kat tempat kuah ni. Kau di mulut kau. Tak sadap, makan sikit, jangan komplain. Tapi kalau kita rapat dengan dia, kau baik kau cek, aku takut ni lah ada rasa apa sikit lah. Tu tengok. Tapi yang ni boleh makan ni, yang ni. Rendang ni cukup bau sikit. Lah, tu tak apa lah.
Kau agak-agak lah nak bagi aku sakit perut pun. Kau tak nampak, dah baru dah. Jangan macam tu juga. Lagi satu kau komplain pasal rumah orang tu. Ni langsir daripada 3 tahun lepas kan? Bismillah, janganlah. Kan? Aku rasa kau sibuk ni kan. Mesti kau sibuk kan. Tak mahulah 3 bakul kain tak melipat ni. Satu lagi, jangan berlama-lamaan pergi rumah orang. Okeylah, aku nak balik dulu. Dah pukul 11. Daripada pukul 8 malam pukul 11 malam. Dah aku boleh lah. Saya balik dulu lah. Dah pukul 11 dah. Tuan rumah memang akan berbasa-basi. Awal lagi nak balik pun. Ya, duduk dia balik. Orang ajar tu. Nak ni semua adab ni. Dah faham. Lepas tu kalau makan, sikit-sikit ambil makan. Oh, sedap pula. Saya tambah ya. Nampak tak? Macam tu. Betul. Kadang-kadang kita ni masalah bab adab tak jaga. Imam Malik kata apa? Ilmu biar sedikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik. Biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Kena ada adab. Contohnya kalau kita pergi rumah kan, rumah orang tu, Assalamualaikum makcik sihat. Baik betul budak. Tapi kalau boyfriend girlfriend tak pakai, itu belum confirm. Memanglah baik betul semua kan. Mak kawan Alung tu dia nak datang. Kau bawa lah datang rumah kan. Baru couple. Bukan couple. Assalamualaikum makcik sihat. Alhamdulillah, saya bukan apa. Dia tengok ni orang macam makcik ni, ingatkan mak saya. Itu belum confirm, memang macam tu. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baik. Zuhur dah masuk belum? Dia tanya. Pukul 10 tanya Zuhur. Gila tu dah. Sadap betul air ni. Sadap betul air ni. Sadap betul air ni. Habis minum kan? Nak. Tu air basuh tangan tu lah. Parah. Ada orang macam tu kan? Sebelum kahwin tak pakai. Lepas kahwin tengok adab macam tu lagi ke tidak? Iya. Nengok baby. Betul tak saya kau? Alhamdulillah, terima kasih lah Ustaz. Tak apa, okey. Tak apa. Sadap ya ini. Iya, tu cakap tu dari segi adab. Kalau lepas kahwin tu betul lagi ke tak? Macam tu. Masih lagi tak jalan dia layan mak mentua je tu. Mak mana minum? Takkanlah biasa minum seseorang. Tak seronok lah rasanya. Allah benar tu akuin seorang. Hukum tak sign tukar nama geran tanah. Semua ada maksud kan. Jangan cemburu ya. Tak. Makna kata adab ni penting. Adab sangat penting. Imam Syafi'i sebagai contoh cerita tu, Imam Malik memang menekankan soal adab. Tu bawa orang tua-tua dulu. Kalau nak ajar mengaji, tanyalah ayah yang datang. Ustaz, tolong kalau mengajarkan anak saya ni mengaji, boleh tak? Anak murid saya dah ramai minta tolong sangat. Tolonglah Ustaz. Tak ada saya harap dah. Tolong Ustaz. Yalah, kalau percaya dekat saya, bolehlah. Mulai esok solat datang ngaji. Lepas tu ni rotan dia, kalau dia berhal rotan lah, jangan mati sudah. Nampak? Siap bagi rotan orang dulu macam tu. Sekarang kau ambil duit dia, kau pergi belajar gaji dengan ustaz. Pergi belajar. Kau bagi lah cukup tu RM50 tu, bagi tanda deposit tu. Lepas tu dah jumpa anak balik gaji tu, tin dia hon depan rumah. Budak tu tengah gaji. Adab tak ada. Ya, penting ilmu dan juga adab.
Sebab kata orang kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Sebab adab ni lebih kurang hikmah lah. Bila kita cakap elok, bodoh yang susah pun dia akan jadi mudah. Itulah nak unding sikit ni, ada masalah ni, ada orang berebut pasal tanah ni, dia ke apa hal itu, itulah orang dia kata macam ni. Kita tengok dulu, ada tak geran tanah ni? Jadi dia bincang cara elok. Bila cakap elok, dapatlah penyelesaian dia. Bila tak ada adab, dia nak bercakap, nak bergaduh, bila tak selesai kan. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup tak ada hikmah, susah. Tapi kalau hidup ada hikmah, selalu digarap terasa tawa. Kan? Jadi mana kata biarlah ada hikmah. Sebab bila kita tak ada hikmah, maka susahlah hidup kita. Kan? Dan begitu juga dalam bab adab dan ilmu ni, pergi ke mana-mana pun sanad kita nak bawa diri. Nak jadi Muslim Platinum, kita tengok Nabi. Tengok macam mana Nabi dalam bab adab. Tengok Nabi. Seorang fakir datang bawa buah jumpa Nabi. Bagi Nabi kata, ya Rasulullah, sudilah kau timur buah-buahan aku bawa ni. Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Pap, Nabi makan lagi. Senyum. Ada beberapa orang sahabat yang berdekatan kat situ, besok dia ajak kita makan. Hari ni tak diajak. Apa cel? Apa cel tu saya tak faham. Sudahnya habis Nabi makan. Bila habis Nabi makan, berlalulah fakir dan tadi dengan hati yang sangat gembira. Sebab Nabi makan habis buah yang dia bagi. Maknanya Nabi ramal lah tu. Sampailah sahabat-sahabat tadi, dia tanya, ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kita orang makan, besok kau ajak kita makan. Nabi jawab, sesungguhnya ketahuilah wahai sahabatku, buah tadi itu masam, dan aku tak tergamak membiarkan sahabat aku makan buah-buah yang masam. Nabi jaga hati fakir tu dan jaga hati sahabat. Malahan Nabi juga cakap, dan aku bimbang kalau aku ajak kau makan buah tu sama-sama dengan aku, takut kau tak boleh tahan mulut kau. Apalah masa buah kau cik hati fakir itu nanti. Nampak? Itu nak Nabi jaga adab tu. Nampak? Pernah satu ketika, sebelum nak semayang maghrib, tiba-tiba terbau-bau kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat terkentut, tapi tak tahu siapa. Semua orang dah pandang lah, siapa yang bangun pergi ambil wuduk ni, dia oleh kentut ni. Maka apa yang Nabi buat? Nabi kata, barang siapa yang berhasrat nak makan daging kambing dengan aku selepas maghrib ini, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kentut sudah. Nampak? Nabi jaga. Nabi duduk dengan satu majlis. Ada seorang sahabat ni badan dia besar, tak disebutkan nama sahabat tu siapa. Dia tengah seronok bercerita dengan semua sahabat lain tengah dengar ni. Dia tak sadar dalam seronok bercerita, dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sound pun, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni, pahal kau ni baik. Tak ada macam tu lah. Nabi tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi takut Nabi merosakkan mood dia tu tengah cerita. Dia tengah kegairahan, dia bercerita. Kalau dia cakap tu, kata budak-budak KKTM Masjid Tanah potong steam. Dia tak adalah sound. Jadi Nabi biar je dia bercerita sampai habis. Dan kemudian bila dah selesai, barulah Nabi perlahan Nabi tarik kaki Nabi. Nampak? Macam tu lah. Jaga adab. Ya, kita ni hidup kalau ada beradab, ke mana-mana pun kita boleh baik. Tapi kalau kita hidup tak beradab, macam orang tadi menjorit, woi, rumah Cik Syabudin mana? Menjorit. Adab tak ada, maka tak layak penghormatan bagi dia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Belanda. Satu lagi adab dalam menuntut ilmu ni. Dalam satu hadis disebut 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, menuntut ilmu sebab nak tunjuk siapa lagi pandai. Tengoklah besok aku balik daripada Jordan, tengok aku balik daripada luar negara, kau tengok aku balik daripada KKTM, kau tengok siapa paling power sekali. Nak tunjuk siapa lagi handal. Dilaknat oleh Allah.
Kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia, dia nak orang hormat dia. Kan macam saya serbat sampai tadi, semua berdiri. Ya kau berdiri. Contohlah, dia nak orang hormat dia. Agak tak perlu kan. Lagak-lagak apa-apa. Dia nak orang hormat dia. Mana melanggar kan? Yang ketiga, menuntut ilmu sebab nak mengejar kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah. Tu sebab mak ayah jangan ajar anak, kau nak kaya, nak senang lenang, pergi belajar. Kan tak betul. Menuntut ilmu biarlah kerana Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak melawan sesama orang tak pandai. Lagi tahu dalam grup WhatsApp nak dilawan. Bukan semua orang ada ilmu macam dia, tapi nak tunjuk dia pandai. Kalau menurut hadis ni bla 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 bla, dia masukkan ayat tu. Dia pun ambil kat Google. Ada orang macam tu. Ya. Ingat. Agar keranji dikerat-kerat, dicampur halia dibuat jamu. Hina bosi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Kau nak cari ilmu, tapi mesti disertakan dengan aksesori yang terpenting, iaitu adab. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak air bersantun. Ya. Yalah, kalau nak jadi orang yang berjaya, duduk beradab, togak bersantun. Tengok tu, duduk beradab, nampak tak? Mana dia yang silang kaki? Tak jadi pula, turun pula kena bersilang tu. Tak ada lah saja. Tak, maksudnya ni beradab ni. Macam contoh interview kan. Kalau kita pergi interview, saya mengajar budak-budak di universiti macam mana teknik temuduga. Kadang-kadang result biasa bagus, tapi bila kita tak jaga adab waktu temuduga pun boleh menyebabkan kita tak dapat kerja. Bila datang pergi temuduga, masuk katalah dalam dewan ni macam ni. Katalah kita boleh dalam dewan macam ni. Meja penemuduga dekat sini, katakan. Tuan pintu kotok-kotok memang tak terangah. Jadi dia buka pintu, masuk dalam, salah. Daripada pintu, Assalamualaikum tuan, tuan boleh saya masuk? Minta izin dulu masuk. Bukan, mari masih. Situ ujian yang pertama. Dah sampai dekat, Assalamualaikum tuan, sihat semua. Sapa dulu. Sebab kadang-kadang mereka bertiga tengah bincang ni, 3 panel ni. Assalamualaikum tuan, sihat tuan. Oh, salam, sihat. Tuan boleh saya duduk? Silakan. Minta izin duduk. Jangan tahu sampai tahu duduk je. Tunggu orang tu bergerak. Lepas tu, dah duduk dah ready dah. Fail. Kemudian kalau boleh salam, bila bersalam macam mana cara salam? Tunjukkan cara salam macam mana? Tunjukkan tangan, macam mana cara nak salam? Tunjuk tangan macam mana? Macam mana? Mesti lurus. Kalau ada orang jadi salam macam ni, maka kurang adab kepada penemuduga. Seolah-olah bila kau ulur macam ni, kawan tu pula kena tandah sambut kau macam tu. Tak, ni benda tu nampak macam simple. Itu dia. Penemuduga berhak, sebab dia yang temuduga kita. Tapi dia kategori tak beradab jugalah. Tapi kita nak kojokan dia. Satu lagi, bila dah suruh duduk, bila duduk kaki jangan bersilang. Ataupun kau sana je ni. Siapa nak mula tanya dulu? Memang kau tak dapat lah, kau cakap berambut kan? Satu lagi, tangan jangan silang, kaki jangan silang. Tangan macam ni tak apa. Okay. Duduk kalau boleh posisi tegak. Satu lagi, kalau orang perempuan bawa beg tangan, biasa bawa beg tangan, mesti letak bawah sebelah kanan. Jangan kau tanya kenapa sebelah kiri. Aku tahu tak belah kanan, letaklah belah kanan. Tapi memang betul, angkat, letak bawah. Jangan letak kat apa. Senang. Letaklah bawah, tak apa-apa, saya pegang. Kan? Ambil terus letak bawah. Lepas tu letak dengan sopan, letak. Jangan tergentak-tergentak.
kemas, bersedia untuk ditunggu dulu. Ada. Dan soalan yang terakhir biasanya, kamu ada apa-apa soalan nak tanya? Tolong tanya soalan berkaitan dengan organisasi itu selain daripada soalan. Kalaulah saya diterima, bila nak mula? Jangan tanya soalan tu. Tanya soalan berkaitan dengan satu organisasi ni, apa yang kita nak tahu pasal organisasi ni. Menampakkan minat kita. Banyak lagi sebenarnya. Pakaian. Kalau kau tinggi macam jangan pakai baju bolang-bolang tagak, sebab nampak macam tiang. Kalau belang bersilang tak apa, macam ni kan, maknanya melintang, tak apa. Baju jangan terang sangat dan jangan lusina sangat, nampak di dalam. Betul, ni kena jaga. Kasut tolong jangan pakai kasut Skechers waktu kau nak interview. Pakai kasut yang nampak formal. Jangan kau pakai baju Korea tu yang ada button pula dekat lengan untuk kau lipat. Jangan saya. Am deh. Oh. Betul. Itu antara benda-benda yang kadang-kadang orang tak ambil berat. Benar-benar ini bab adab sebenarnya. Bab adab yang memang kita kena jaga. Jadi ada apa-apa nak tanya tak pasal adab dengan? Sebenarnya ilmu mesti disertakan dengan adab. Kalau tidak, tak ada nilai. Tak ada nilainya kita di sisi Allah. Itu sebabnya kalau kita tengok Imam Malik kata apa tau? Imam Malik cakap untuk berjaya dalam hidup ni kena ada 4 perkara. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Orang dulu-dulu memang banyak falsafah dan banyak kata kiasan. Maksud rumah apa yang pertamanya, kenderaan yang tangkas. Apa maksud kenderaan yang tangkas? Camry, Azia confirm letak. Boleh ya kau. Maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Gunakan akal. Kau dah tahu rokok tu menjahannamkan, kau hisap lagi pahala. Iya, orang Malaysia ni dapat dia merokok. Segala hujah keluar. Saya pun cakap rokok tu haram. Saya ceramah dekat Pulau Pinang, dekat luar masjid tu, siap lekat tu. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa fatwa pengharaman rokok tu haram. Memang belum pernah pergi kajian menyebabkan bahawa siapa yang isap rokok akan menambahkan protein dalam badan. Mana ada? Yang masalahnya dalam memudaratkan diri. Asap tu mudaratkan orang lain juga. Katalah sekarang ni kat rokok tu dah letak ada gambar jantung terbakar lah, gambar organ dalaman orang tu hitam logam dah, macam tu yang boleh rokok. Selera dia tengok rokok. Tak lama lagi jual rokok tu. Bang rokok apa ada bang? Tu tak kek mayat tu. Kek mayat tu dah susun rokok tu kat hidung kat telinga. Macam tu dah balik tu. Ambil lah sampai. Macam tu lah kan. Tapi akal dia kalau cerdas, dia fikir elok, dia takkan ambil benda yang memudaratkan diri dia. Saya kenapa tak sokok? Saya lah kenapa tak sokok dulu sekarang. Sebab mak saya dah bagi kata betul. Kalau anak mak jangan sokok. Aduh susah. Macam tu ya. Senang kan. Yang kedua, rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Logo tak? Beralih pada tajuk pokok tu. Logo kan? Yang kedua, kesabaran yang tinggi. Rumah yang lapang tu maksudnya kesabaran yang tinggi. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Hidup ni kena sabar. Kena marah dengan pensyarah, kena sabar. Pensyarah memang macam tu. Apa nak jadi dengan kamu ni? Biasa, itu biasa. Ayat yang paling popular. Apa nak jadi dengan kamu ni? Ayat yang lagi popular, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular, zaman saya dulu, tak habis zaman ni. Kalau kena sabar sebab pensyarah tu pun mengulang kata-kata pensyarah dia dulu.
Tapi mak kita di rumah tiga-tiga dia pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Pesa berapa hari lagi? Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Maksud dia akhlak, adab yang baik. Dan begitu juga yang keempat, pelita yang menerangi, itulah dia ilmu pengetahuan kena cari. Dan bila sebut tentang tu, satu lagi kisah pasal adab ni. Ubay bin Ka'ab dia tengah tunggu kenderaan. Mana kenderaan nak naik ni? Dia nak bergerak pergi ke satu tempat, mana kenderaan nak naik. Maka Imam Ibnu Abbas, sepupu Nabi ni, dia bawakan satu kenderaan. Wahai guruku Ubay bin Ka'ab, marilah naik kenderaan ini. Dia pun naiklah, tak digambar nak kena kereta kuda ke, kereta unta ke. Dia naik. Bila dia berjalan, dia ingat Imam Ibnu Abbas ikut dia sekali. Imam Ibnu Abbas memang ikut, tapi dia naik kuda, naik unta, tapi dia berjalan kaki mengiringi guru dia. Kenapa kau tak naik sekali? Beginilah kami diajar adab menghormati guru kami. Maka Ubay bin Ka'ab sampai ke destinasi, dia turun, dia salam Imam Ibnu Abbas, tapi dia salam, dia cium tangan Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas kata, kenapa kau salam cium tangan aku pula? Beginilah kami diajar menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam cium tangan zaman dulu dah ada dah. Ya, itu adab. Saya pergi berceramah dekat satu, kenal tak Ustaz Jafri? Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Pasal kau tengok Ustaz Jafri. Saya pergi ke tempat dia. Anak-anak murid dia dengan Ustaz Muhammad James satu di tempat. Anak murid, anak-anak tahfiz ni, yang salam cium tangan saya, bukan jadi cium dia. Cium. Tempat terbalik tangan saya. Tiga spot. Cap. Dah habis salam semua tu, jangan cakaplah baru tangan aku ni sana. Tak, tapi nak bagi tahu apa tu? Ada. Saya minum dia kan? Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ada balance. Bawa rabut budak-budak tu, bila saya dah habis ceramah tu, saya bangun bawa rabut semua. Nak sikit. Dia nak habiskan air. Saya kata jadi risau, jadi malu pula saya sokan. Kau tahu aku habis tadi bawa rabut kat budak dia. Nak keluar daripada tu tempat kuliah, bawa rabut nak ambil kasut saya tu, nak sarung dekat kaki saya. Macam tu sekali. Memang sebenarnya daripada dulu memang diajar adab berguru begitu. Itu sebab bila ada pesanan daripada pensyarah, siapa yang pengajar kat sini? Angkat tangan. Sini berapa ramai? Pengajar angkat tangan betul. Tahu berapa pengajar berapa ramai? Pengajar berapa ramai? Oh sini. Oh, yang tu kan. Dia tunjuk orang tu. Kau. Kau tadi okey. Dah. Aku dah lupa soalan aku. Tak, memang sebenarnya kalau ada pesanan daripada, di sini panggil pensyarah Kalau ada pesanan pensyarah, kena ikut. Orang dulu-dulu dah pesan, datang dari Padang Keladi singgah Sakajam ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Bila guru pesan tu adalah sebab kau jangan kau lalu ke sini, jangan kau makan mononnya. Jadi beritahu dah jangan makan. Tu pantang larang dia dah pesan. Ya. Dengan nama kau baik-baik, tu pantang larang juga ada pesan dia kan. Sebenarnya memang kau baik-baik, tapi bila kadang-kadang bila guru pesan tu lagi copek dia faham. Macam anak saya dulu bila masuk sekolah tadika Islam tu. Dia balik rumah, hari ni belajar apa tadi kat sekolah? Alhamdulillah, hari ni belajar solat pak. Ya ke? Alhamdulillah. Bolehlah solat kat rumah? Tak, cikgu cakap kat sekolah. Sudah. Payah pula dia. Dia cakap cikgu dia lagi dah janganlah. Saya pun pergi kat sekolah, saya bersantai anak saya cakap dengan cikgu tu. Kalau boleh cakap dengan anak saya tu, kat rumah pun nak sembahyang juga. Bila saya tanya semalam, dia kata kat sekolah yang sembahyang. Allah, kita dah cakap dah. Tak apa, nanti saya beritahu. Petang tu dia balik, berlari dia masuk dalam. Bah, apa dia? Dah boleh sembahyang kat rumah dah. Sabar. Makna selama ni tak boleh kau kan? Macam
itulah ayat kan. Tapi pasal guru ni naklah kita doa. Dan begitu juga walaupun kita belajar dengan cikgu itu, sebab saya tak pernah lupa. Ni wallahi saya cerita. Saya kalau dalam perjalanan saya daripada satu tempat ke tempat, kalau panjang saya teragak kan, saya akan ambil telefon saya akan telefon bekas-bekas guru saya. Mana yang ada, tanya apa khabar dia. Cikgu sihat ke? Pensyarah saya pun saya telefon. Ada seorang pensyarah saya tu, dia pensyarah, dia mengajar saya subjek accounting dulu masa ke ATM Melaka tu. Saya, Assalamualaikum Puan Laila, sihat ke? Sihat. Dia mengajar kat Syalam kan? Sihat ke? Sihat. Ni siapa ni? Ni Samsul lah nak mengajar. Ingat lagi tak mana Abu Puan ni mana tu? Dulu belajar akaun dulu. Alah, saya ni Samsul yang dulu selalu ngacak-ngacak. Jap. Yang tinggi-tinggi tu ke? Yang kau kurus? Dulu lah kurus, sekarang tak berapa sangat dah. Kata, ya ke? Punya ke buat-buat apa? Sekarang ni buat apa sekarang? Saya ceramah je lah. Buat apa lagi? Tu ceramah apa? Lah, Puan tak tahu ke? Kenapa pula? Saya lah Samsul Debat. Kamu ni kan daripada belajar sampai sekarang tak habis lagi gurau. Ayah, saya tak percaya Samsul Debat tu tak. Saya terpaksa share lah gambar saya. Gambar saya dengan family saya semua saya share. Allah patutlah tengok muka dia tu macam kenal. Share ayat kan. Tapi tanya gambar guru kita. Ambil berat pada guru-guru gitu. Dan lagi satu lagi, ilmu nampak macam simple. Ingat tak masa kita sekolah tadika? A-I-O-U, E untuk ayam, kok. I untuk emak, I ikan berenang di dalam kolam. O otak yang bijak, you pula membelit. A-I-O-U. Masa dia mengajar tadika, kita belajar huruf, belajar sabut, belajar mengaji pun belajar sikit A, I, U, Ba, Bi, Bu, kan kita belajar kan. Tapi inilah yang disebut oleh orang dulu, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Kita belajar sikit, kita kembang, sampailah masuk sekolah menengah, sampai masuk kolej, besok sampai bekerja. Proses pembelajaran tak pernah berhenti sebenarnya. Yang hari ni dah tentu belajar hari ni kan. Dengan ceramah ni pun satu bentuk pembelajaran. Kita datang ke taman syurga. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya, dengar pesan cikgu-cikgu, dengar pesan guru kita, jangan dilawan. Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, bau lampu tuih petua guru. Mana selagi hidup, kena ingat pesan guru kita. Banyak dah pantun ni. Sian MC. Macam mana lah nak balik ni, banyak foto pantun ni. Jangan contoh kan. Berselirat, siapa suka jual, aku boli lah. Dan satu lagi ingat tak? Satu lagi pantun yang saya nak share sebelum saya habiskan ceramah ni. Ingat tak? Berburu ke padang datar. Ingat tak? Berburu ke padang datar dapat rusa berbelah kaki. Ingat tak? Pantun. Pernah dengar kan? Pernah dengar? Berburu ke padang datar dapat rusa berbelah kaki. Mana orang berburu ke padang? Padang datar lah tu. Kalau padang bersamak belalang, mungkin ada binatang lah tu. Biawak ke, ular sawo ke, mungkin ada lah. Dah, okay. Tak boleh nampak kamera tu jadi macam tu. Berburu ke padang datar. Tak padang datar, apa binatang ya? Kita boleh nampak kalau ada binatang. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Rusa berbelang kaki ni apa? Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu belalang. Tapi nak menyondapkan nanti dia, jadilah dapat rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa, itu belalang. Kalau menuntut apa? Alang-alang apa? Kalau berguru ke palang ajar, kata. Berguru ke palang ajar, mana tak berguru betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Orang tua dulu tu ada sebab panggil nisbah pantun macam tu. Ya? Jadi mana kata konolah kita ikut apa yang dah diajar oleh guru-guru kita. Jangan kita langgar. Berguru betul-betul apa yang dipesan tu jangan kita ingkar. Mudah-mudahan berjayalah kita di dunia dan di akhirat. Kan? Kicau-kicau tiung batu,
hingga sebentar didahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, ibarat kayu luwih dibuat tinggi. Kalau tak ada ilmu, kayu luwih tumbangkan lah, susun ke jambatan, lanyak ke orang ya. Itu sebab kena tuntut ilmu. Tapi itu adab dengan guru kita jaga. Terbang lebah di ujung pedang hingga didahan membuat salam. Memang banyak sudah dipandang orang tak berilmu dihina. Ya, jadi mana konolah kita belajar. Ada satu hamba Allah tu saya jumpa, dia kena tipu ke orang. Dia menulis pun tak pandai, jadi diminta sahabat yang dia percaya tolong tuliskan cek untuk dia. Dia tulis cek, tulis nama dia, ada sign dia bagi cek jaga kita. Habis 100,000, 200,000 dalam akaun dia bagi ke orang. Nak cakap apa? Baik report polis pun dia cakap tak ada tipu dia. Dia yang cakap nak bagi saya. Nak cakap apa? Susah kan? Sebab kena ada ilmu hidup kita. Ya? Tapi dalam ada ilmu, kena juga ada adab. Bila ada adab, barulah jadi Muslim platinum. Muslim yang tidak dapat dipersoalkan kehebatan kita. Orang kata flexibility kita, accountability itu maksudnya apa? Kebertanggungjawaban, credibility, kebolehpercayaan. Ya, jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang hai di laut, sampan kelok pergi ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik KKTM Masjid Tanah menjemput, rasa nak jujur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya.